Oke, Assalamualaikum kelas. Hari ini kita masuk bab baru, bab 7 graf gerakannya. Oke, jadi kita akan mempelajari dua bahagian ni, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Oke, secara ringkas, kita ada dua jenis graf, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Ini dia dua. Oke, jarak masa maksudnya jarak melawan masa. Dan laju masa maksudnya laju melawan masa. Okey. Okey, mari kita berkenalan dengan graf jarak masa. Okey, ini dia. Okey, jadi dalam graf ni kita ada kecerunan positif. Ini dia kecerunan positif. Okey, kemudian kecerunan sifar ataupun pegun ataupun tidak bergerak. Okey. Itu dia di sini. Okey, kemudian kecerunan negatif. Okey, maksudnya bergerak menuju ke tempat asal. Okey, itu dia. Okey, yang pertama tadi tu menuju ke destinasi. Okey, katalah di sini adalah SMK Takis, di sini pula adalah KK. So maksudnya kita bermula dari SMK Takis ke KK. Sampai di KK kita berehat. Okey, contoh SMK Takis ke KK mungkin dalam 40 minit. Okey, ini minit lah. Okey, kemudian sampai di KK tengok wayang. Walaupun tak boleh tengok wayang sekarang. Okey, mungkin dalam berapa minit di KK? Mungkin dalam 2 jam. 2 jam tu maksudnya 120 minit kan? 120 minit lah. Jadi tambah 120 minit. Di sinilah 120 minit. Okey, kita jangan tulis 120 minit lah. Okey, sebab kita tadi 2 jam kan? Jadi di sini sampai sini 2 jam tu maksudnya 120 minit di sini. Di sini akan jadi 160 minit. Ini dia, kita tambah. Okey. Jadi seterusnya balik. Okey, balik berapa minit? Mungkin balik cepat sikit. 30 minit sahaja. So 30 minit tambah dengan 160 dia akan jadi 190. Okey, basically beginilah. Okey. Okey, cikgu ulang. Di sini tadi 40 minit. Okey, di sini 120 minit. So maksudnya 40 tambah dengan 120, 160 minit. Di sini pula 30 minit. Jadi akan jadi 190. Di sini tadi berapa minit? 40 minit. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, masa pegun ni maksudnya dia tidak pergi mana-mana, dia stay di satu tempat. Okey, dia tiada pergerakan ke atas atau ke bawah. Ini dari sini SMK Takis, kemudian ke KK. Ke KK, kemudian stay di KK, kemudian balik semula. Okey, untuk graf laju masa pula, okey, dia punya kecerunan di sini adalah perubahan laju. Perubahan laju maksudnya dia punya pecutan. Okey, jadi yang ini adalah kecerunan positif. Okey, ini laju ya, laju masa. Okey, jadi kecerunan positif. Untuk yang ni pula dia punya laju tidak berubah. Contoh lajunya kekal pada 80 km per jam. Jadi dia kekalkan momentum di sini, dia kekalkan kelajuan iaitu 80 km sejam. Mungkin dia bergerak selama beberapa minit. Contoh dari minit yang ke-10 ke minit yang ke-15. Okey, maksudnya selama 5 minit ni dia mengekalkan kelajuan 80 km sejam. Okey, yang ni pula adalah pecutan negatif ataupun dia punya kecerunan negatif ataupun nyah pecutan. Okey, nyah pecutannya. Ini dia. Okey, mungkin dalam 6 minit yang terakhir. Kalau 6 minit terakhir maksudnya tambah 6 lah. So sini adalah 21.
Okey, cikgu ulang sekali lagi. 10 minit yang pertama adalah semakin laju. Kemudian 5 minit yang seterusnya ini dia kekalkan kelajuan. Okey, di sini. Dan yang terakhir di sini adalah dia semakin perlahan, semakin perlahan dan akhirnya dia berhenti. Okey, di R tu dia berhenti. Okey, berhenti ya. Okey, sini dia bermula. Mula bergerak ah. Makin lama makin laju. Okey, kelajuan bertambah ataupun kelajuan berkurang tu kita panggil dia sebagai pecutan. Okey, itu dia kedua-dua jenis graf yang kita ada. Seterusnya mari kita tengok jarak pula ya. Kalau di sini kita akan nampak jarak tu terus ya. Okey, kita akan nampak jarak tu di sini. Contoh jarak dari SMK Takis ke KK adalah mungkin dalam 40 km. Okey, maksudnya pergi 40 km, balik pun 40 km. So, untuk perjalanan ni, keseluruhan perjalanan adalah 80 km. Okey, seterusnya kita tengok jarak pula. Kalau kamu tengok di sini, jarak tidak nampak langsung ya. Di sini adalah laju. Okey, di sini adalah masa. Okey, so jarak tiada. Di manakah jarak? Okey, kita tengok di sini. Ini adalah tiga segi yang menunjukkan rumus graf rumus laju masa ya, jarak laju masa. Jangan lupa makan. Okey. Jangan lupa makan. Lupa pula makan. Okey, ini nanti. Okey. Jangan lupa makan dulu. Okey, yang mana laju bukan laju jarak ya. Jarak adalah laju darab massa. Okey. Jadi laju darab massa, kalau kita tengok di sini laju darab massa sebenarnya adalah luas ya. Laju darab massa adalah luas. Jadi untuk yang bentuknya begini segi 4 senanglah. Okey. Jarak darab dengan massa. Tetapi untuk yang begini kamu kena kira keluasan segi 3. Ataupun kalau mau keseluruhan dia sebenarnya adalah luas trapezium. Luas trapezium ni adalah jarak. Okey, kesimpulannya di sini ialah jarak sama dengan luas. Okey, di bawah graf. Bahagian seterusnya ialah bagaimana mencari kecerunan. Okey, kecerunan ini ataupun kecerunan ini, okey, kita gunakan kaedah yang sama, iaitu kecerunan ialah sama dengan, kamu boleh guna formula ini ya kelas. Y2 tolak Y, 1 bahagi X, 2 tolak X, 1. Okey, formula kecerunan ya. Okey, jadi kita ada 2 di sini titik, so kamu boleh gunakan titik-titik tu ya. Anggapkan ini adalah Y X2, Y2, ini adalah X1, Y1, kosong-kosong lah kan. Okey, ini pun sama. Okey, sama jugalah. Okey, selain daripada itu boleh guna kaedah lain juga, iaitu kecerunan adalah perubahan jarak bahagi masa. Okey, perubahan jarak bagi masa. Maksudnya ialah ini dia. Okey, kita tengok ni. Perubahan jarak tu maksudnya ialah, katalah di sini. Okey, di sini adalah kosong, di sini adalah 50 km. Kemudian ini adalah kosong dan sini adalah mungkin 10 minit. Okey, minit ah. Okey, jadi kalaulah dia minta kecerunan, okey, dalam kecerunan tu maksudnya ialah laju ya. Kecerunan ialah laju di sini ya. Sudah kita bincangkan tadi kan. Okey, laju tu ialah laju
laju tu ialah gerakan lah, gerakan menuju destinasi tu mesti ada kelajuan kan. Sama ada laju kah, slow kah kan. Okey, cepat kah, lambat kah. Okey, jadi perubahan jarak di sini 50 tolak kosong ya. Jadi dia punya perubahan jarak di sini adalah 50. Perubahan masa pula, katalah dia minta laju tu dalam kmj. So kalau kita tengok sini, ini adalah dalam minit. Okey, katalah ini betul km tapi ini dalam minit. Jadi minit tidak ngam lah. So kita kena kasih dia dalam bentuk jam. Jadi macam mana mau tukar pergi jam? Just bahagi dengan 60. Jadi perubahan masa di sini ialah berapa masa di sini? 10 minit. Jadi 10 per 60. So cara tulisnya ialah begini ya. Laju sama dengan 50 bahagi dengan 10 per 60. Okey, begitu ah. Jadi mau kira kalau secara manual 50 bahagi dengan 10 per 60 kan. Jadi kalau bahagi tukar jadi darab dia akan jadi 50 darab dengan 60 per 10. Okey, kamu just tekan calculator ataupun terus kiralah jawapan 5 kali 6 30. Jadi 300 lah. 300 kilometer per jam. Ini macam laju kapal terbang sudahlah. 10 minit dia boleh bergerak sejauh 50 kilometer. Memang laju sangatlah tu ya. Simbolnya ialah 300 kilometer per jam. Okey. Okey, untuk kira pecutan pula. Okey, untuk kira pecutan maksudnya kecerunan lah. Kecerunan tu ialah pecutan. Mestilah perubahan laju bahagi perubahan masa. Sama juga cara kiranya macam tadi. So di sini berapa dia punya perubahan laju? 80. 80 tolak kosong kan, jadi jawapannya 80. So di sini pula katalah masa yang ada mungkin dalam 10 minit jugalah. Okey, jadi 10 minit lah. Jadi kalau untuk pecutan biasanya simple. Okey, dia punya masa tidak perlu ubah ya. Biasanya lah. Tapi kalau kena ubah jugalah. Tapi biasanya tidak perlu ubah. Jadi untuk kira dia punya pecutan sama dengan tadi kita ada buat ni kan. Lupa pula makan. Jadi pecutan adalah laju bagi masa. Inilah ni. Okey, jadi pecutan sama dengan 80 bahagi dengan 10. So jawapannya 8. Jadi apakah dia punya simbol di situ? Okey. Okey, kalau di sini kilometer, di sini pula minit. Okey, jadi maksudnya kita akan tulis ni kilometer per jam ah, sebab biasa laju mesti kilometer per jam ke kilometer per saat ke. Tapi kali ini kilometer per jam lah. Jadi kita akan tulis dia punya jawapan tu 8 kilometer per jam per minit. Okey. Minit. Ada banyak per di situ. Cuma kadang-kadang biasanya kadang-kadang kita tulis dia dalam bentuk 10 kilometer per jam boleh jadi begitu, ataupun 10 kilometer per jam per saat, begitulah. Okey. Okey, kadang-kadang kita tulis juga dia begini ya. Okey, kadang-kadang kita tulis dia 10 kilometer per jam kuasa 2. Ataupun itu kalau per jam lah. 10 kilometer jam negatif 2. Okey. Jadi kalau kamu guna negatif, tidak perlu letak per lah. Okey, cuba untuk fahami ke. Okey, next ialah laju purata. Okey. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, kesimpulannya kita akan cari jumlah jarak dulu, kemudian bahagi dengan jumlah masa. Kalau untuk graf yang ini, graf jarak masa, di mana jaraknya? Jaraknya kamu cuma perlu tengok saja
di sini. So maksudnya kalau jumlah jarak mestilah pergi dan balik. Okey, ini dia pergi dan balik. Okey. Jadi kalau untuk di sini pula, okey, di mana dia punya jarak? Jaraknya adalah di sini. Iaitu dia punya keluasan. Okey. Selebihnya kita akan guna formula. Okey, iaitu formula jumlah jarak bagi jumlah masa. Nanti cikgu bagi contoh.